Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aifa Arina binti Hashim dan rakan saya saudara Imran Azizi akan membentangkan tentang satu topik berkenaan diskriminasi gender dalam sukan. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil terhadap seseorang individu serta kecenderungan untuk membeza-bezakan sesuatu kelompok. Manakala, menurut Nur Hashimah Jalaluddin 2007, gender pula merujuk kepada perilaku dan sifat semula jadi yang ada pada lelaki dan perempuan terbentuk oleh sosial dan budaya. Oleh itu, diskriminasi gender dalam sukan pula merujuk kepada sifat membeza-bezakan serta perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang individu sama ada lelaki atau perempuan dalam sukan. Namun, fokus kami ialah lebih kepada gender feminism iaitu kaum wanita. Ianya bukanlah perkara yang baru kerana isu ini sudah ada sejak bertahun lamanya. Merujuk kepada teori feminis, masyarakat pada zaman dahulu lebih mementingkan sistem patriarki dan kaum wanita sering dipandang rendah terutama sekali dalam sukan. Pada hari ini, terdapat pelbagai isu yang dianggap sebagai satu diskriminasi terhadap kaum wanita dalam sukan. Salah satunya ialah tentang liputan media terhadap sukan yang melibatkan wanita. Menurut Tucker Center for Research on Girls and Women in Sports, statistik jelas menunjukkan sukan wanita kurang mendapat liputan media jika dibandingkan dengan sukan lelaki. Jika anda dapat lihat di sebelah saya, wanita terlibat sebanyak 40% dalam sukan. Namun, media hanya membuat liputan sebanyak 4% sahaja berbanding dengan lelaki iaitu sebanyak 96%. Tambahan pula, berita tentang sukan wanita di dalam akhbar-akhbar utama hanyalah 3.5% sahaja berbanding dengan atlet lelaki. Ianya menunjukkan statistik yang sangat jauh berbeza di antara atlet wanita dan lelaki tentang liputan media dalam sukan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penyampaian dan kandungan berita yang disampaikan oleh media kerap menyentuh tentang isu seksual wanita. Para pengulas atau pemberita khususnya lebih memberi fokus kepada penampilan wanita berbanding dengan kemahiran atletik maupun keupayaan atlet itu sendiri. Salah satu contohnya ialah terhadap seorang atlet tenis Amerika iaitu Serena Williams. Setelah beliau berjaya memenangi gelaran Wimbledon yang ke-6, media sosial ternyata lebih memberi fokus kepada bentuk penampilan fizikalnya berbanding dengan kejuaraannya. Mereka memberi komen mengatakan bahawa Serena tidak feminin lagi. Pada tahun berikutnya pula, apabila Serena memenangi kejohanan tersebut, mereka memberi fokus kepada pemakaiannya pula. Katanya, Serena memakai pakaian terlalu ketat dan menonjol. Namun, tiada pula isu ini terjadi kepada atlet lelaki. Oleh itu, ini menunjukkan diskriminasi terhadap gender dalam sukan, terutamanya terhadap kaum wanita. Itu saja daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu saudara Imran untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik diskriminasi gender dalam sukan kepada anda. Silakan Imran. Assalamualaikum, saya Imran dan saya akan menyambung perbincangan ini. Seperti mana yang dibincangkan oleh Aifa tadi berkenaan gender dalam sukan, jadi saya akan menyambung dengan membicarakan berkenaan ketidaksertaan atau diskriminasi antara jantina dalam sukan. Sebelum ini kita sudah banyak mendengar berkenaan isu ini di negara-negara luar. Contoh yang sangat ketara adalah dari sudut gaji atlet, di mana jurang gaji atlet lelaki dan wanita adalah sangat jauh berbeza. Mengambil fakta dari Forbes pada tahun 2018, gaji tahunan serta bonus yang diterima oleh pemain Barcelona iaitu Lionel Messi memakan kos sehingga 84 juta euro setahun. Seperti mana kita jelas, Messi sememangnya salah seorang pemain bola sepak terhandal dunia, namun gajinya sangat berlebihan berbanding gaji tahunan 1,693 orang pemain bola sepak wanita dikumpulkan dari 7 liga bola sepak wanita teratas dunia seperti England, Jerman dan Perancis pada tahun yang sama. Iaitu jumlah terkumpul antara semua pemain wanita tersebut hanyalah 42.6 juta euro, hampir separuh dari gaji Messi. Jurang perbezaan antara satu orang pemain lelaki dan bukan puluhan, bukan ratusan, malah ribuan pemain wanita ini sangat-sangat besar.
Isu bayaran sama rata antara jantina ini bukanlah satu isu baru, dan ia pernah diketengahkan seawal tahun 1973 lagi, di mana dunia menyaksikan Billie Jean King, pemain tenis wanita terhandal, menewaskan bekas juara dunia kategori lelaki iaitu Bobby Riggs. Dalam pertandingan di mana Billie Jean berjuang untuk membuktikan bahawa atlet wanita mampu melakukan apa saja yang dilakukan oleh atlet lelaki. Peristiwa bersejarah ini pernah dijadikan sebuah filem biografi pada tahun 2017 berjudul Battle of the Sexes. Filem ini menyuntik elemen stigma masyarakat sekeliling bahawa sukan wanita ini kurang menarik untuk disaksikan berbanding sukan lelaki, di mana stereotip itu masih lagi bernyawa di masa sekarang. Tidakkah anda semua pelik kenapa jarang sekali kita melihat sukan wanita dimainkan di kaca-kaca televisyen? Mengapa benda ini boleh berlaku? Mengapa ketidakrataan ini boleh berlaku? Ini kerana sukan wanita kurang pendedahan di mata media dan penajaan yang mereka terima juga sangat-sangat terhad, tidaklah sebanyak sukan lelaki. Jadi, mengakhiri perbincangan saya dan Aifah, ingin saya rangkumkan bahawa setiap orang mempunyai hak sama rata untuk melibatkan diri dalam sukan, tidak kiralah laki-laki ataupun wanita. Batasan fizikal mungkin satu faktor major dalam mencipta dinding batasan kepada kedua-dua jantina ini di dalam dunia sukan. Namun, ia mampu diatasi sekiranya stigma masyarakat sendiri mampu menyokong atlet dari kedua-dua gender tanpa diskriminasi antara salah satu daripadanya. Akhir kata daripada saya, sukan adalah milik semua dan majulah sukan untuk negara. Terima kasih.